Masyarakat agraria di Belanda. Pertama, pertanian di Belanda. Selama abad ke-15 dan sebagian besar abad ke-16, wilayah-wilayah Belanda Utara sebagian besar berada di luar bandar berbanding dengan provinsi ataupun wilayah-wilayah di selatan Belanda. Pertanian dan perikanan menjadi asas bagi ekonomi Belanda pada abad ke-15 dan ke-16. Salah satu ciri pertanian Belanda selama ini adalah penekanan kepada penternakan intensif ataupun penternakan secara besar-besaran. Lembu di Belanda dirawat dengan baik dan hasil tenusu membentuk segmen penting dalam sektor pertanian. Sepanjang abad ke-17, ketika penduduk bandar di Belanda menyaksikan pertumbuhan yang dramatik, banyak petani juga beralih ke pasar pertanian untuk membekalkan sayur-sayuran di bandar-bandar. Sebahagian dorongan kepada pengeluaran hasil ternakan yang berasal dari perdagangan lembu dari pusat penyembelihan sama ada dari Belanda dan juga daripada Jerman Utara. Holland adalah kawasan yang ideal untuk memberi makan dan juga menggemukkan lembu sebelum akhirnya disembelih dan diekspor ke kota-kota di wilayah-wilayah di selatan, termasuk juga di Eropah. Jadi perdagangan lembu yang disembelih berkembang sekitar tahun 1500 hingga 1660. Tetapi tindakan perlindungan oleh pihak berkuasa Belanda yang ingin mendorong kegiatan untuk menggemukkan lembu yang diusahakan ini memastikan berlakunya penguncupan dalam kegiatan perdagangan lembu antarabangsa antara tahun 1660 dan 1750. Inilah latar belakang pada kegiatan pertanian di Belanda pada abad ke-17. Walaupun kegiatan pertanian merupakan segmen terbesar dalam ekonomi Belanda, pengeluaran bijirin di Belanda tidak dapat memenuhi permintaan, terutamanya pada abad ke-17 kerana berlakunya perhijrahan dari wilayah selatan yang telah menyumbang kepada peningkatan ataupun pertambahan penduduk pada waktu itu. Wilayah-wilayah di negara-negara pedalaman ataupun kurang maju ataupun miskin secara tradisionalnya bergantung pada gandum yang diimport dari selatan ataupun provinsi Perancis dan juga Walloon. Dan ketika kegagalan tanaman mengganggu aliran biji-bijian dari selatan, Belanda mulai mengimport biji-bijian dari Baltik. Kegiatan mengimport bijirin dari Baltik telah mengalami pertumbuhan yang berterusan dari sekitar pertengahan abad ke-16 hingga sekitar tahun 1650. Ini ketika kemerosotan ekonomi berlaku, terutamanya dalam kegiatan perdagangan biji-bijian menjadi penting sehingga abad ke-18. Sesungguhnya perdagangan gandum di Baltik menjadi sumber pekerjaan utama bagi Belanda, bukan hanya dalam kegiatan pengangkutan maritim tetapi juga dalam pengendalian dan penyimpanan barang dagangan. Ini juga dicirikan sebagai perdagangan utama pada waktu itu. Jadi perdagangan yang tertua dan paling maju ini berkaitan dengan kegiatan perkapalan, kelautan dan juga komoditi, iaitu hasil pertanian ini, terutamanya di bahagian utara Belanda. Dalam jangka masa panjang, perdagangan bijirin di Baltik telah mendorong penghantaran dan juga kegiatan perdagangan antarabangsa di laluan lain serta berkembang ini melalui industri pembuatan berasaskan kegiatan pertanian. Salah satu aktiviti penting masyarakat agraria di Belanda adalah kegiatan perikanan. Seiring dengan pertanian, industri perikanan di Belanda menjadi sebahagian daripada asas ekonomi, terutamanya di bahagian utara Belanda. Seperti perdagangan gandum di Baltik, ia juga menyumbang kepada peningkatan industri perkapalan Belanda. Kegiatan perikanan ini juga menjadi tulang belakang kepada perkembangan industri perikanan, seperti perikanan ikan herring laut utara yang cukup maju dan termasuk
kegiatan membina kapal ini ataupun pabrik yang disebut Bass Herring. Ini jadi kapal-kapal perikanan ini digunakan untuk kegiatan penangkapan ikan laut dalam. Bass Herring dikembangkan pada abad ke-15 untuk membolehkan tangkapan herring diproses dengan garam di laut. Ini jadi kegiatan penangkapan ikan laut dalam ini menjadi semakin penting dan maju pada ketika itu. Ini membolehkan kapal ikan herring tinggal di laut lebih lama dan meningkatkan keupayaan mereka ataupun menjangkau kawasan perikanan yang lebih luas. Ini terutamanya penangkapan ikan herring yang sangat popular pada waktu itu. Herring adalah produk ekspor yang penting bagi Belanda, terutama ke kawasan pedalaman, tetapi juga dapat mengimbangi kegiatan import gandum di Baltik. Perikanan ikan herring mencapai puncaknya pada separuh pertama abad ke-17. Anggaran meletakkan ukuran armada ikan herring pada kira-kira 500 bas dan tangkapan sekitar bas itu adalah kapal, jumlah kapal. Okay, dan tangkapan sekitar 20,000 hingga 25,000 hingga mencecah kira-kira 33,000 metrik tan rata-rata setiap tahun pada dekad pertama abad ke-17. Jadi ini menunjukkan bahawa kegiatan perikanan di Belanda pada waktu itu sangat maju. Okay, hasil tangkapan ikan herring ini juga jumlah kapal atau yang dipanggil Bass Herring tadi mulai menurun pada separuh kedua abad ke-17. Ini akibat daripada runtuhan ataupun kemerosotan ekonomi yang berlaku sekitar pertengahan abad ke-18 ketika tangkapan hanya sekitar 600,000 tan metrik saja. Ini yang mampu bertahan pada waktu itu. Jadi penurunan ini mungkin disebabkan oleh persaingan yang dihasilkan oleh pembangunan semula industri perikanan Baltik yang berhasil menurunkan harga dan juga persaingan di Laut Utara oleh kegiatan industri perikanan terutamanya daripada Scotland. Itulah yang berlaku dalam kegiatan perikanan di Belanda pada abad ke-17. Masyarakat agraria di Belanda juga berkembang melalui kegiatan industri berasaskan pertanian. Industri juga berkembang sebagai hasil perdagangan kolonial luar negara, khususnya industri penapisan gula Amsterdam. Pada abad ke-16, Antwerp telah menjadi kota penyulingan gula terpenting di Eropah. Gelaran yang diwarisi dari Venice ketika pulau-pulau gula Atlantik mulai melampaui pengeluaran gula Mediterranean. Setelah Antwerp jatuh ke tangan pasukan ataupun penjajah Spanyol semasa pemberontakan, Amsterdam telah menggantikannya sebagai kilang gula yang dominan di Eropah pada waktu itu. Jumlah kilang gula di Amsterdam telah meningkat dari sekitar 3 pada tahun 1602 menjadi kira-kira 50 kilang pada tahun 1662. Akibat daripada pelaburan oleh pelabur Portugis pada waktu itu. Pedagang Belanda juga membeli sejumlah besar gula dari kedua-dua pulau Perancis dan British di Hindia Barat bersama dengan tanaman tembakau. Jadi pemrosesan tembakau juga menjadi industri penting di Amsterdam pada abad ke-17 yang menggunakan sejumlah besar pekerja dan membawa kepada usaha mengembangkan penanaman tembakau di kawasan-kawasan domestik ataupun tempatan di wilayah-wilayah Belanda. Dengan pengecualian beberapa industri kolonial seperti gula misalnya, industri Belanda mengalami masa yang mencabar sekitar tahun 1660-an dan akhirnya berlaku penurunan bermula sekitar penggantian pada abad ke-18 seperti mana pengeluaran dalam perindustrian. Zaman keemasan Belanda berlangsung dari tahun 1580-an sehingga sekitar tahun 1670-an. Tempoh ini diikuti oleh kira-kira 100 tahun pengeluaran industri yang merosot pada waktu itu.
De Vries dan Van der Walt menyimpulkan bahawa industri Belanda mengalami pertumbuhan yang cemerlang setelah tahun 1580-an kerana berlakunya penghijrahan tenaga kerja mahir dan modal dari saudagar-saudagar Belanda di selatan, iaitu kira-kira pada masa Albert jatuh ke tangan Spanyol dan kerana kelebihan relatif berlanjutan akibat perang di selatan. Ini memberi keistimewaan kepada wilayah utara Belanda pada waktu itu. Selepas tahun 1660-an, kebanyakan industri Belanda mengalami penurunan yang stabil atau banyak kerana banyak industri Belanda berpindah dari bandar-bandar ke luar bandar. Sementara beberapa industri, terutamanya industri kolonial, tetap berjaya hingga abad ke-18. Satu lagi perkara penting berkaitan dengan masyarakat agraria di Belanda adalah perkapalan di Belanda dan juga perkembangan perdagangan antarabangsa di Belanda. Kegiatan perkapalan di Belanda mula muncul sebagai sektor penting pada abad ke-15. Ini disebabkan oleh perkembangan kegiatan pertanian. Mungkin keadaan ini berpunca dari ketidakaktifan pedagang dari Belanda Selatan untuk mengambil bahagian dalam pengangkutan laut. Bandar-bandar seperti Zeeland dan Belanda mula memenuhi keperluan penghantaran barang-barangan ke bandar-bandar komersial seperti Flanders dan juga Brabant, terutama di Antwerp. Belanda yang sudah aktif di Laut Utara sebagai hasil perikanan ikan herring mula bersaing dengan Liga Hanseatic di Jerman untuk pasar Baltik dengan mengeksport hasil tangkapan ikan herring, garam, anggur dan juga kain sebagai barang ganti kepada kegiatan penanaman gandum di Baltik. Okay. Masyarakat agraria di Belanda juga menjalankan kegiatan perdagangan hasil-hasil bijirin. Hasil bijirin di Baltik memainkan peranan penting untuk pasaran yang berkembang pesat di Eropah Barat dan juga di Selatan. Pada awal abad ke-16, populasi bandar telah meningkat di negara-negara yang rendah ataupun kurang maju, negara-negara yang miskin, yang mendorong kepada pasar untuk biji-bijian yang diimport. Biji-bijian dan produk-produk Baltik yang lain seperti tar, rami dan kayu tidak hanya ditakdirkan untuk negara-negara yang rendah tadi, tetapi juga di England dan untuk Sepanyol dan Portugal melalui Amsterdam. Jadi pelabuhan Amsterdam telah berjaya melepasi Lübeck dan juga bandar-bandar Hanseatic Jerman sebagai yang terutama dari segi pemindahan barang-barangan Baltik. Jadi perdagangan biji-bijian mendorong perkembangan berbagai industri di Belanda. Ini sebagai tambahan kepada industri pembuatan kapal yang merupakan pertumbuhan yang jelas dari hubungan perdagangan antarabangsa ataupun luar negeri. Jubin lantai buatan Belanda, jubin atap dan batu-bata untuk diekspor ke Baltik. Kapal gandum membawa kapal gandum mereka sebagai pemberat dalam perjalanan pulang ke Baltik. Kepentingan pasar Baltik ke Amsterdam dan perdagangan Belanda secara umum dapat digambarkan dengan mengingatkan bahawa ketika orang Belanda menutup kapal Saint-Dutch pada tahun 1542, Belanda menghadapi kehancuran dari segi kewangan. Tetapi pada pertengahan abad ke-16, Belanda telah mengembangkan kehadirannya yang kuat di Baltik sehingga mereka dapat memperolehi hak transit dari Denmark yang dipanggil Peace of Sipil ini pada 1544 yang memungkinkan mereka mengakses lebih bebas ke Baltik melalui perairan Denmark. Ini yang membawa kepada kemajuan dalam perdagangan bijirin di Belanda. Walaupun berlaku pergolakan yang disebabkan oleh Belanda dan krisis komersial yang melanda Antwerp pada suku terakhir abad ke-16, perdagangan biji-bijian Baltik tetap kuat
sehingga tahun-tahun terakhir pada abad ke-17. Bahawa Belanda menyebut perdagangan Baltik sebagai perdagangan ibu. Mereka tidak mengejutkan, mengingat pentingnya pasaran Baltik terus berlaku untuk perdagangan Belanda sepanjang zaman keemasan. Sayangnya untuk perdagangan Belanda, penduduk Eropah mula menurun akibat sedikit pada akhir abad ke-17 dan terus bertetekan selama beberapa dekad. Peningkatan pengeluaran bijirin di Eropah Barat dan ketersediaan pengganti bukan Baltik, misalnya beras Amerika dan Itali, telah menurunkan lagi permintaan untuk biji-bijian Baltik. Ini yang mengakibatkan penurunan pasaran bijirin Amsterdam. Perluasan ke pasaran Afrika, Amerika dan Asia merupakan satu keunggulan dunia pada waktu itu. Ini berdasarkan kepada kejayaan awal perdagangan Baltik. Mereka pengiriman Belanda memperluas pengaruh mereka ke timur, ke Rusia dan ke selatan pasaran Mediterranean dan Levantine. Menjelang penggantian abad ke-17, pedagang Belanda telah melihat pasar Amerika dan Asia yang dikuasai oleh pedagang Iberia. Keupayaan pengirim Belanda untuk bersaing secara efektif dengan pedagang yang diperkuat seperti Liga Asiatik di Baltik atau Portugis di Asia berpunca dari strategi pemotongan kos mereka. Itu yang dikatakan oleh Verres dan juga Van der Waals, kelebihan kos dan kecekapan institusi. Ini dalam artikelnya, halaman 374. Apa yang kita boleh simpulkan? Masyarakat agraria pada abad ke-17 di Belanda. Pertama, berdasarkan kejayaan abad ke-15 dan ke-16 dalam produktiviti pertanian dan di Laut Utara dan perkapalan Baltik di utara Belanda. Mereka mewarisi warisan ekonomi provinsi selatan ketika berlakunya pemberontakan, merobohkan negara-negara kecil ataupun lemah ataupun yang saya katakan tadi, rendah pada waktu itu. Pada zaman keemasan Belanda berlangsung sekitar tahun 1580 ketika Belanda membuktikan diri mereka berjaya dalam persaingan mereka dengan Sepanyol hingga sekitar tahun 1670 ketika ekonomi Republik mengalami kemunduran. Pertumbuhan ekonomi sangat pesat sehingga sekitar tahun 1620 ketika ia mula perlahan tetapi terus berkembang dengan stabil hinggalah akhir zaman keemasan. Dekad terakhir abad ke-17 ditandai dengan penurunan pengeluaran dan kehilangan dominasi pasaran di luar negara. Okey, itu sikit sebanyak daripada apa kita bincangkan pada hari ini berkaitan dengan masyarakat agraria di Belanda pada abad ke-17 yang terus berkembang di abad 15, abad ke-16 dan abad ke-17. Okey, semua yang saya bincangkan pada hari ini adalah penambahan kepada isi-isi yang sedia ada ini berkaitan dengan masyarakat agraria di Belanda pada abad ke-17. Okey, selamat orang kaji para pelajar. Jumpa lagi. Terima kasih.